Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Okey, minta maaf tadi kita terputus di tengah jalan. Tadi kita membicarakan berkenaan dengan lafaz takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram mestilah diucap dengan lafaz yang jelas, terang dan Arab, dan tidak boleh diubah akan lafaz dengan perubahan pada baris dan sebagainya. Yang ini Allah yang dituntut pada ketika mana mengucapkan kita lafaz takbiratul ihram. Tidak boleh sebut dengan Allahu Akbar, tidak boleh sebut dengan Allah, tidak boleh dengan lafaz Allahu Akbar. Ini semua perubahan-perubahan pada lafaz yang tidak ada contoh daripada hadis Nabi SAW. Yang kedua, lafaz yang ini berturut-turut, tidak boleh terputus. Allah Akbar, tidak boleh. Dia mesti dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar, di antara Allah dengan Akbar tidak terputus dengan apa-apa ucapan, dan mestilah mualah di antara satu sama lain. Sama juga dengan bacaan surah Fatihah, sama juga dengan bacaan tahiyat akhir, salam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika mana kita mengucap lafaz Allahu Akbar, sama ada salat sir ataupun salat jahar, solat yang bunyi suara atau solat yang mana kita perlahankan suara, lafaz Allahu Akbar itu dengan boleh didengari tetapi sekadar kita yang dengar. Yang Allahu Akbar, yang kita dengar lafaz tersebut, tidak terlalu kuat, tapi tidak pula hanya menggerakkan bibir tanpa bunyi lafaz. Sekiranya terlalu kuat mengganggu orang, ini makruh. Tapi kalau tidak kedengaran suara, hanya pergerakan bibir tanpa ada suara, maka lafaz takbiratul ihram begini tidak sah, tidak diterima. Kerana syarat dia ketika mana menuturkan lafaz Allahu Akbar dengan suara yang didengari, dan sekurang-kurangnya kita yang mendengar akan lafaz yang tersebut. Yang ini mulut kita menuturkan dan telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan lafaz Allahu Akbar. Tapi tidak terlalu kuat. Sekiranya kita salat berjemaah, janganlah lafaz takbir kita lebih kuat dan mengatasi suara imam. Maka ini makruh. Maka sekiranya perbuatan kita tadi menyakitkan hati orang, boleh jadi menjadi hukum berdosa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dua lafaz saja yang diterima. Yakni Allahu Akbar ataupun Allahul Akbar. Yani Akbar ada Al-Akbar. Dua lafaz saja. Allahu Akbar. Yang satu lagi lafaz Allahul Akbar. Dua-dua lafaz ini diterima. Cuma lafaz yang aula, yang sabit dengan hadis Nabi SAW adalah lafaz yang pertama, iaitu Allahu Akbar. Okey, selesai berkenaan dengan lafaz takbiratul ihram. Kemudian kita melihat kepada sunat-sunat yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Ketika mana takbiratul ihram, di antara sunat yang sangat kita digalakkan untuk kita buat, iaitu mengangkat kedua tangan ketika mana kita mengucap lafaz takbiratul ihram. Ketika mana kita ucap Allahu Akbar, maka disunatkan kita angkat kedua tangan. Maka di sini adalah perbahasan ketika mana kita menuturkan mula mengangkat tangan, ataupun mula bertutur baru angkat tangan, atau angkat tangan terlebih dahulu baru kita tutur. Ini kita akan bahas pada pertemuan esok insya-Allah. Jadi bila kita mula mengangkat tangan, sama ada memulakan lafaz takbir dahulu baru angkat tangan, atau angkat tangan dahulu selepas itu baru kita mengucapkan lafaz takbir, atau lafaz takbir dengan tangan itu bergerak bersama. Nanti kita akan bahas pada pertemuan esok. Cuma pada hari ini kita nak menunjukkan kedudukan tangan ketika mana takbiratul ihram yang sabit daripada hadis Nabi SAW, dan juga ulama istimbatkan hukum. Ada dua kaedah mengangkat tangan ketika mana kita melafazkan takbiratul ihram. Yang pertama,
Yang pertama, tangan kita, bahu menghadap kepada belakang tapak tangan kita, ini begini. Dan kedudukan tangan kita ialah ibu jari berada di bawah telinga, kedudukan dia, dan hujung jari ini berada di hujung telinga kita. Maknanya lebih kurang begini kedudukannya. Lebih kurang begini. Ketinggian tangan dia. Ini ketinggian tangan dia. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, yang ini hujung jari ini sebaris dengan kadar bahu kita. Yang ini begini. Maka ini adalah kaifiat ada bentuk kita mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang pertama, ketinggian yang sebegini. Yang kedua, ketinggian yang sebegini. Kedua-dua adalah merupakan cara yang sabit daripada hadis Nabi SAW. Dan kedua-dua cara ini terpakai untuk lelaki dan juga wanita. Okay. InsyaAllah kita berhenti di situ dulu. Bagaimana atau bila kita nak memulakan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kita akan bincang pada pertemuan esok hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita bertemu lagi. Sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.